Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Terima kasih pada yang dah klik video ni dan pada yang pertama kali datang ke channel aku ucapkan terima kasih dan selamat datang. So, hari ni aku nak ceritakan kat korang kisah-kisah seram yang berlaku bukan pada orang lain, tapi kejadian ni adalah di atas pengalaman aku sendiri. So, kalau korang nak tahu, jom dengarkan. Okey, antara kisah-kisah yang aku nak ceritakan ni, kisah yang pertama ni, satu hari tu aku buat kerja lewat malam gunakan laptop tau dekat ruang tamu aku. Rumah aku ni rumah taman. Okey. So masa tu husband aku dalam bilik tidur tamu aku dengan anak aku yang masih kecil lagi. Dan anak pertama dan kedua aku tidur dalam bilik yang sebelah. Okey, aku ada dekat ruang tamu. Masa tu jam lebih kurang dalam hampir ke pukul 1. Masa aku tengah leka buat kerja ni, aku tengah type kerja-kerja aku gunakan laptop. Masa aku tengah fokus tu, tiba-tiba aku dengar bunyi tau, sesuatu bunyi yang datangnya daripada arah dapur. So aku mula terdengar bunyi macam bunyi ketak, ada bunyi sesuatu terjatuh. Lepas tu aku terdiam sekejap, tapi lepas tu aku fikir snuzon je lah kan. Okey, tak apalah, mungkin adalah benda yang terjatuh. Mungkin ada binatang ke kat belakang, maybe tikus ke apa kan. So aku teruskan buat kerja aku tau. Dan tak sampai pun 2 minit macam tu, tiba-tiba aku dengar bunyi yang sama sekali lagi, tapi bunyi tu berulang. Macam tak-tak macam tu kan. Benda tu berbunyi lebih dekat daripada bunyi yang asal tadi. Kalau tadi aku dengar betul-betul dekat bunyi tu, dekat area dapur macam tu. Yalah, orang kata sama-sama bunyi kat dapur. Dan sekarang benda tu dah semakin mendekat. Dia dah berada lebih kurang depan pintu tandas dan bilik ayah aku. So masa tu aku dah mula rasa lain macam tau. Tapi aku buat-buat tak kisah lagi, buat-buat tak tahu lagi. Aku teruskan dengan kerja aku semua. Sampailah masa tu bila aku abaikan benda tu, aku dengar dekat ruang tamu aku ni, aku ada pakai kapet yang jenis plastik tu tau, yang aku panggil, orang panggil apa aku pun tak sure lah nama dia apa. Tapi so bila kita orang pijak kapet ni akan ada bunyi tau, macam drop macam tu kan. So tiba-tiba aku dah dengar bunyi benda tu macam bunyi orang berjalan. Bila aku dengar bunyi berjalan dalam 2-3 tapak tu, aku dah mula terdiam, dah tak boleh nak buat apa-apa. Aku tengah type kerja aku ni. Dan tiba-tiba aku terus terdiam. Tapi aku tak pandang ke depan, tak pandang ke kiri, tak pandang kanan. Aku just simple pandang ke arah skrin laptop aku tu je. Tapi masa tu aku macam dah tak boleh nak buat apa-apa, dah terkaku. Dan aku diam lagi. Aku buat-buat tak kisah. Aku teruskan juga buat kerja, walaupun sebenarnya masa tu fokus aku dah tak ke arah kerja aku tu pun. Dan bila aku baru je nak type, tak sampai dalam 5-10 saat macam tu, tiba-tiba aku terasa ada rasa macam angin-angin dekat sekitar sebelah aku, lalu di sebelah aku. Aku masa tu masih macam, aku tegak terus, tak mampu lagi nak straight pada laptop tu. Aku macam terdiam tau. Dan cubalah nak baca apa-apa dan nak teruskan kerja aku. Masa ketika aku nak teruskan mengetik skrin laptop aku tu, punya keyboard tu, masa tu aku boleh rasa dengan jelas, rasa macam ada orang tepis tepi aku. Dan tiba-tiba aku rasa yang goosebump memang meremang bulu roma aku. Masa tu aku dah tak terkata dan aku dah tak mampu nak cakap apa lagi. Aku terus tinggalkan laptop aku yang masih terbuka lagi, masih on lagi. Aku terus lari masuk ke bilik dan terus tidur sebelah suami aku. Tapi itulah pengalaman aku, yang antara pengalaman yang pernah aku lalui dalam rumah ni. Pengalaman kedua yang pernah aku lalui sepanjang kat dalam rumah aku sendiri ni kan. Okay.
pengalaman ni bukan aku yang lalui lah, tapi lebih kepada pengalaman kawan adik aku. Okay. So masa tu dia nak pergi kerja dan dia nak tumpang kawan dia. Kawan dia ni memang tak pernah datang ke sini tau. Kawan dia memang tak tahu pun aku macam mana. Dia pun tak pernah tengok rumah aku. First time lah ni dia datang ke rumah aku sebab nak jemput adik aku. Adik aku dah bagi location semua, dia pun sampai ke rumah. Rumah aku ni untuk pengetahuan korang, aku pakai sliding door tau. Memang pintu tu besar, menggunakan sliding door. Dan bila waktu siang kita faham lah kalau sliding door ni kalau kita tak ada pakai langsir ke apa, kadang-kadang akan nampak bayang daripada luar, boleh nampak dalam kan. So masa tu member adik aku ni tengah tunggu adik aku. Dia duduk dekat atas motor, dekat luar tempat parking tu. Dia pun tak pernah nampak aku. Cuma adik aku kata, okey kau tunggu sekejap, aku nak siap-siap. Masa dia tengah tunggu aku tu, okey lah, tak ada apa-apa pun berlaku sebenarnya. Okey, tapi bila adik aku dah siap, adik aku keluar. Dan tiba-tiba kawan adik aku ni tanya dekat adik aku. Dia kata, kakak kau dekat dalam Masa tu memanglah aku ada dekat dalam, tapi ceritanya aku dekat dalam dengan husband aku tengah baring dekat ruang tamu. Maksudnya aku bukan bergerak ke apa ke kan. Okay. Tapi lepas tu kawan adik aku ni kata, aku nampak lah kelibat kakak engkau tadi. Kakak engkau ada rambut dia panjang kan. Lepas tu dia pakai baju putih kalau tak silap aku. Sebab aku nampak bayang-bayang dia lebih kurang nampak macam tu. Aku nampak kakak engkau macam pandang aku je lama macam tu. Aku macam segan pula tu yang aku buat-buat tak pandang rumah kakak engkau ni. Aku pandang tempat lain. Padahal sebenarnya aku dah segan dengan kakak engkau. So tiba-tiba adik aku tu kata, weh mana ada kakak aku baring lah, kakak aku mana ada rambut panjang macam ni. Kawan dia ni punyalah terkejut. Dia kata, weh serius lah weh, sebab aku betul nampak macam kelibat kakak engkau tengah berdiri sambil tendung aku. Aku nampak dengan rambut panjang dia dan semua. Tapi selepas tu ceritanya, lepas dia balik, dia pergi kerja, dia terus demam 2 minggu. So aku tak tahu sebenarnya apa yang dia nampak dan apa benda sebenarnya tu. Kisah yang seterusnya ni, masa tu ceritanya kejadiannya husband aku ni tak ada kat rumah tau, sebab dia kena duty. Kalau askar ni diorang panggil duty ni maksudnya kerja malam lah, macam overtime lah gitu kan. Okay. Bila dia duty ni, dia akan start petang hari ni, dia akan habis petang hari esok. Dan satu hari tu, masa dia duty tu, aku tidur lah macam biasa lah. Aku memang okay, dah lepas pukul 10 lebih 11 tu aku pun dah malam, dah penat dah dengan mengantuk ni semua kan, dengan nak jaga anak lagi. Aku tidur. Aku memang tidur dengan nyenyaknya malam tu, tanpa ada apa-apa gangguan. Sampailah masa tu lebih kurang jam dekat pukul 3 pagi. Aku rasa dalam 3:10 minit ke 3:15 minit pagi macam tu. Tiba-tiba aku macam boleh tersedar sebab aku terdengar suara suami aku terbatuk kat luar. Kita mestilah kita kenal kan suara suami kita macam mana. Macam mana kalau suami kita masuk ke rumah, macam bila orang serumah kita buka pintu pagar, kita dah terbiasa dengan bunyi tu, kita tahu bunyi tu macam mana kan. So masa tu aku dengar macam ada bunyi motor suami aku bergerak masuk ke dalam parking. Dan bila dah parking motor tu, aku dengar macam suara suami aku batuk 2-3 kali macam tu. Aku memang masa tu tak ada fikir apa-apa, tak ada rasa apa, sebab aku fikir mungkin okey, laki aku balik sekejap, mungkin ada hal, mungkin ada benda nak diambilnya. So aku diam lah. Tapi lepas tu aku diam, aku biarkan lebih kurang dalam 5 ke 10 minit macam tu. Aku tak ada dengar pun langsung laki aku bagi salam ke, atau laki aku masuk buka pintu ke apa-apa. Aku tak ada dengar apa-apa. Dan aku yang orang kata macam terpinga-pinga ni, macam tertanya mana laki aku. Aku terus ambil handphone, aku terus WhatsApp dengan husband aku. Aku tanya, Ayang ada balik ke tadi? Kenapa tak masuk-masuk lagi? Dan tiba-tiba laki aku boleh jawab, bila masanya pula abang balik? Abang ada je dekat camp ni tengah duty ni. Mana ada balik-balik pun kat rumah tu. So aku yang baca ni, aku macam, oh my god,
Bunyi apa tu yang aku dengar serius? Aku memang dengar tu suara suami aku. Tapi suami aku kata itu bukan dia. Aku punyalah takut tu. Aku tak ada fikir panjang, tak ada fikir apa. Aku terus tarik selimut dan aku peluk anak aku yang kecil yang ada kat sebelah aku. Aku terus cepat-cepat buat tidur. Walaupun sebenarnya sepanjang malam tu aku tak boleh tidur. Korang dapat bayangkan tak keadaan aku masa tu. Rumah yang aku duduk ni, sebelah ni ada orang. Jiran aku ni ada orangnya. Cuma sekarang ni suami dia tengah kursus macam tu lah. Aku pun tak tahulah suami dia pergi mana. So bini dia ni tak duduklah dekat rumah dia. Dia hantar bini dia balik kampung lah. So rumah dia senang cerita kosong lah buat masa ni. Jadi bila rumah tu kosong, kita memang tahu tak ada orang kan. Kalau waktu malam tu bila aku ke anak-anak aku ke nak pergi tandas, kadang-kadang bila kita tengah buang hajat tu, tengah melepaskan hajat kita tu kan, kadang-kadang tiba-tiba je aku terdengar bunyi suara budak-budak gelak. Maksud aku dekat rumah jiran aku ni, aku boleh dengar bunyi suara budak-budak bergelak. Kadang-kadang aku dengar suara bunyi macam mak dia tengah bercakap dengan anak-anak dia, tengah bising-bising kat anak dia. Kalau jam waktu tu sekitar dalam pukul 8-9 malam, aku tak kisah. Aku boleh bayangkan, okey aku silap dengar, mungkin jiran belakang aku, mungkin jiran yang sebelah sini. Okey, tapi sekarang ni ceritanya benda ni dalam pukul 1, 2, 3 pagi. Kadang-kadang kalau tak kena dekat aku, kadang-kadang akan kena dekat anak aku. Kadang-kadang anak aku yang seorang ni akan kata, "Mami dengar macam budak sebelah ni, ada budak kat sebelah tengah main guli bersepah." Korang faham tak? Macam bayangkan kalau ada guli banyak-banyak dalam satu bekas dan guli tu tiba-tiba jatuh. Korang dah pernah mesti korang dapat bayangkan kan, bunyi guli jatuh ting 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 ting, banyak-banyak berterabur macam tu kan. Lebih kurang jam 2-3 pagi. Sedangkan kita tahu kat rumah sebelah ni, rumah aku ni, jiran aku ni tak ada pun masa tu. Kalau kita tengah nak masuk tandas dan aku dengar bunyi macam tu, serius lah, aku memang terbantut lah. Ceritanya aku pun tak sanggup nak teruskan. Cepat-cepat masuk bilik balik semula lah. Satu hari tu, mungkin benda ni belum malam pun lagi, lebih kurang maghrib, lepas maghrib macam tu. Biasalah kita dah makan malam semua dengan family semua kan. Anak-anak aku semua dah pergi ke depan untuk pergi solat. Okay, husband aku, biasalah orang lelaki, kalau lepas makan mesti nak isap rokok punya kan. Okay, so dia keluar isap rokok. Okay. Aku tengah kemas-kemas tu, aku dah bawa pinggan-pinggan kotor semua pergi ke dapur untuk cuci lah kan ceritanya. Masa aku tengah cuci pinggan, tengah bersih-bersihkan tu, aku terasa macam ada sesuatu yang memandang aku daripada arah belakang, sisi tepi belakang aku tau. Tapi aku macam abaikan je. Walaupun sebenarnya hati aku memang dah tak sedap gila dah waktu tu. Memang aku rasa macam, apa benda yang pandang aku ni kan. Macam walaupun kita tak nampak benda tu, tapi kita dapat rasakan benda tu ada dekat sebelah kita macam tu, memandang kita macam tu tau. So aku teruskan je dengan kerja aku. Aku kemas dapur aku semua. Masa bila aku macam cuba tak hiraukan benda tu, dan tiba-tiba benda tu macam menyentak aku, macam membuatkan aku rasa terkejut sangat-sangat tu bila aku nampak. Walaupun sebenarnya aku tak nak pandang, tapi aku macam pandang je juga ke belakang macam tu. Dan tiba-tiba aku nampak macam ada satu kelibat bayang hitam yang besar, memang besar. Korang dapat bayangkan tak kalau dinding rumah kita tu, dinding muka tu penuh, maksudnya kelibat tu, benda bayang hitam besar. Memang depan mata aku, sekali dia lalu depan mata aku dan dia terus hilang macam tu je ke ruang tamu dan aku tak nampak dia lagi. Aku punya menggigil tu, itulah untuk pertama kalinya aku terkejut sangat-sangat. Aku punya terkejut tu sampai tahap aku terlepas pinggan tu, pecah berderai dekat dapur aku. Dan anak aku yang sulung tu, yang perempuan, dia dengar ada benda pecah. Bila dia tengok aku, masa tu dia ke dapur, dia tanya, Mami okey? Sebab masa aku dah aku dah menyangkung, dah menggigil macam tu tau. Macam ibaratnya aku dah tak boleh nak kata apa, aku gigil. Anak aku perasan ada something yang
lain pada aku, dia terus panggil husband aku. So dia panggil lah, Daddy, Mami, tengok Mami cepat. Okay, husband aku masuk. Dan husband aku datang dekat aku, cepat-cepat pegang aku. Aku masa tu gigil memang yang hanya Allah je yang tahu macam mana punya perasaan aku takut tu. Bila husband aku datang kat aku terus peluk dia dengan keadaan aku yang sangat-sangat shaking gila. Memang kata menggigil gila-gila tau. Aku pun tak tahu apa benda tu. Aku nak cakap kat husband aku masa mula tu, aku tak tahu. Dan husband aku bawa aku ke depan. Dia suruh anak aku settlekan kaca-kaca yang pecah tu semua tu. Kat depan tu aku punya macam nak meraung, macam nak kena histeria, semua ada. Tapi itulah, at least okey juga, Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang terjadi. Cuma aku sampai ke sekarang aku masih still trauma lagi dengan benda-benda tu. Itulah yang aku nak ceritakan kat korang. Itu adalah berdasarkan based on my real story, my true story. Cuma apa yang aku nak cakap kat sini, aku percaya sekarang ni benda tu memang wujud. Kita pun tahu dalam dunia kita ni bukan hanya ada kita manusia ni je. Ada benda lain juga yang menumpang di muka bumi Allah ni. Dia pun makhluk Allah juga. Cuma yalah, keadaan dia dan kejadian dia tu sebenarnya tak membenarkan pun untuk kita sehidup di alam yang sama dengan dia. Apatah lagi kita nak nampak dia kan. Kalau orang yang lemah semangat memang mungkin akan down gila, mungkin akan histeria semua. Tapi apa yang aku belajar kat sini, kita tak perlu takut sangat. Tapi jangan jugalah terlalu berani sangat. Kita percaya dan berserah hanya pada Allah. Ketakutan kita letakkan level setinggi-tingginya hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Benda-benda macam tu mengganggu kita mungkin sebab kita jauh daripada Allah. Korang sendiri boleh fikir yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang buruk tu datangnya daripada aku sendiri. Yang baik tu semua daripada Allah Ta'ala. Terima kasih pada korang yang dah pun mendengarkan cerita aku daripada awal sampai akhir. Dan pada korang yang belum subscribe, bagilah subscribe kat aku. Siapa lagi nak bagi kalau bukan korang kan. Terima kasih banyak-banyak yang dah support channel aku. Dan jangan lupa untuk turn on kan butang notifikasi supaya korang akan dapat video baru aku di masa akan datang. So, jaga diri baik-baik. Stay safe. Bye.